Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada hari ini kami daripada kumpulan kedua akan membentangkan sebuah tajuk, iaitu SAP. Saya teruskan kepada definisi SAP dan apakah itu SAP. Saya bagi kepada dua, iaitu yang pertama adalah dari segi bahasa, yang kedua adalah dari segi istilah. Dari segi bahasa, SAP ini adalah, kita tahu, ialah mabuk atau kemabukan. Itu dari segi bahasanya lah. Namun dari segi istilahnya, SAP ini atau mabuk ini adalah kemabukan yang diakibatkan oleh tindakan meminum arak atau seumpamanya, sehingga menyebabkan pelakunya tidak sedar apa yang dilakukan olehnya ketika mabuk. Baiklah, kita lihat kepada implikasi dalam aspek liability berkaitan dengan munakahat. Kita lihat kepada situasi yang pertama, iaitu Azman balik ke rumahnya dalam keadaan mabuk dan kurang waras setelah meminum arak. Selepas itu, secara tiba-tiba Azman melafazkan talak terhadap istrinya. Untuk situasi yang pertama ini, terdapat beberapa khilaf di antara beberapa ulama, iaitu menurut jumhur ulama, seorang suami yang menjatuhkan talak dalam keadaan mabuk dipandang sah talaknya itu. Kenapa dipandang sah talaknya? Hal ini kerana dengan kemauan sendirinya merosak akalnya dengan meminum minuman yang telah diharamkan oleh syarak. Untuk keterangan tersebut, Imam Abu Hanifah telah membuat suatu perincian, iaitu apabila seseorang dengan sengaja meminum minuman yang keras atau memabukkan, maka jatuhlah talaknya yang diucapkannya dikala sedang ia mabuk. Namun bila mabuknya itu kerana sesuatu yang dibolehkan atau dikecualikan, seperti minum obat atau sebagainya, maka tidaklah jatuh talaknya tersebut. Namun bagi Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad mengatakan bahawa talak bagi orang yang sedang mabuk tidak jatuh, yakni tidak sah meskipun mabuknya itu dengan perbuatan maksiat atau disengajakan meminum minuman yang memabukkan. Untuk pendapat ini, kebanyakan sahabat juga bersetuju dan berpendapat sedemikian. Untuk keterangan Imam Malik, Syafi'i dan Imam Ahmad tadi, mereka mengambil daripada firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Nisa, yaitu ayat 43. Artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu hampiri, yakni kerjakan solat dalam keadaan mabuk, sehingga kamu tahu, yakni sadar apa yang kamu katakan. Menurut ayat tersebut, Allah SWT tidak memperhitungkan solat orang yang mabuk kerana ia tidak tahu apa yang diucapkannya itu. Demikian pula ucapan talak orang yang sedang mabuk terhadap istrinya tidaklah diperhitungkan kerana yang diucapkannya itu tidak disadarinya. Itu untuk situasi yang pertama. Ini untuk mengikut undang-undang syariah di Malaysia, hukumnya talaknya itu tidak sah. Baiklah, untuk situasi yang kedua, sebelum melangsungkan pernikahan, Hafiz memakan ubat yang diberikan oleh doktor, dan semasa melafazkan nikah, Hafiz merasa mabuk dan pitak. Untuk bagi situasi kedua ini, lafaz nikah yang dilafazkan oleh Hafiz adalah sah. Hal ini kerana mabuknya tersebut
adalah sesuatu yang dibolehkan atau tidak disengajakan. Sekiranya mabuknya itu adalah sesuatu yang disengajakan, maka lafaz nikah yang dilafazkannya itu adalah tidak sah. Oleh itu, untuk menjadikan sesuatu lafaz nikah itu menjadi sah, Hafiz perlulah menghilangkan mabuknya tersebut dan kembali sedar sedia kala. Setelah ianya sedar kembali, maka langsungkanlah semula pernikahan tersebut. Itu saja daripada saya. Saya teruskan kepada pembentangan yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hilya Amani binti Muhammad Nawi, 4202037161. Saya akan membentangkan tajuk implikasi dalam aspek liability berkaitan ibadah. Di sini saya memberi 3 contoh situasi yang berkaitan. Situasi pertama adalah Ahmad telah melakukan ibadah solat dan puasa di bulan Ramadan dalam keadaan mabuk. Implikasi yang boleh saya buat yang pertama adalah solatnya tidak sah, sama ada sengaja atau tidak sengaja mabuk, kerana syarat sah solat adalah seseorang perlulah berakal dan tidak mabuk. Para ulama bersepakat bahawa solat adalah wajib ke atas orang yang berakal dan mabuk adalah kategori orang yang kehilangan akalnya. Walaupun syarat sah untuk seseorang Muslim menunaikan kewajipan solat adalah berakal, namun begitu, kewajipan solat tidak pernah gugur kepada orang yang sedang mabuk. Oleh itu, implikasi kedua adalah wajib melaksanakan solat dengan cara mengkodokkannya semasa dia sedar. Waktu solat wajib ditunda atau mengkodokkannya atau menggantikannya sewaktu dia sedar apa yang dia ucapkan dalam solatnya. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam ayat Al-Quran surah An-Nisa ayat 43 yang bermaksud, janganlah kamu solat dalam keadaan mabuk sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Oleh itu, pemabuk perlulah mengulang solatnya disebabkan ada larangan Allah dalam surah tersebut. Antara sebab yang perlu mengkodokkan balik solatnya adalah yang pertama adalah kerana di dalam solat itu sendiri terdapat komunikasi antara hamba dan juga pencipta. Apabila seseorang itu mabuk, maka rosaklah komunikasi itu. Seterusnya, implikasi ketiga adalah jika dia tidak sengaja minum, maka tidak wajib ia bertaubat. Namun disunatkan untuk bertaubat. Contohnya tidak sengaja adalah misalnya seseorang tanpa sengaja meminum alkohol kerana menganggap minuman tersebut adalah minuman biasa. Seterusnya, implikasi untuk ibadah puasa pula adalah puasa tidak sah jika dalam keadaan mabuk sepanjang hari. Sah jika mabuk seketika. Walaupun sah, tetapi ia tidak mendapat pahala kerana perbuatannya adalah haram dan kewajipan puasa tetap dituntut. Seterusnya, wajib menggantikan puasa ketika sedar dan wajib membayar fidyah jika puasanya tidak diganti lebih setahun. Fidyah ni kita perlu ganti mengikut bilangan hari yang ditinggalkan. Ia juga adalah menjadi satu hutang jika tidak dilaksanakan. Seterusnya situasi kedua, Ahmad telah membayar zakat fitrah untuk dirinya dan anak-anaknya dalam keadaan mabuk sebelum solat sunat hari raya. Implikasinya adalah berdosa jika tidak bertaubat. Kalau kita tengok syarat sah bayar zakat tiada kaitan dengan akal, iaitu yang pertama niat dan memberi milik, tamlik. Memberi milik di sini bermaksud memberi kepada orang yang berhak. Jadi di sini ia tidak menetapkan tentang akal yang sihat. Dan berdosa jika tidak bertaubat ini merangkumi semua ibadah lah. Solat, puasa, zakat dan haji. Seterusnya, situasi ketiga.
Pada bulan Zulhijjah, Ahmad telah menunaikan ibadah haji bersama isterinya. Namun begitu, dia menunaikan ibadah haji dalam keadaan mabuk. Implikasinya adalah tidak sah kerana syarat sah wukuf adalah seseorang mestilah berakal dan wukuf adalah salah satu rukun. Dan bila tidak sempurna rukun, maka tidak sempurnalah haji. Itu sahaja dari saya dan saya serahkan kepada pembantan seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ainul Syafiqah binti Abdul Halim. Tajuk saya ialah implikasi dalam aspek liability berkaitan dengan muamalat. Okay. Kat sini saya fokuskan kepada pengharaman arak. Yang pertama, pengharaman arak mengikut syariat yang ditetapkan oleh Islam. Disebut jelas melalui ayat Al-Quran dan hadis. Iaitu dalam ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, bahawa sesungguhnya arak dan judi dan pemujaan berhala dan mengundi nasib dengan batang-batang anak panah adalah semuanya kotor dan keji, iaitu dari perbuatan syaitan. Oleh itu, hendaklah kamu menjauhi supaya kamu berjaya. Surah Al-Ma'idah ayat yang ke-90. Okay, manakala dalam hadis Nabi, iaitu Nabi SAW bersabda, kullu syarabin askara fahuwa haram. Bermaksud, semua minuman yang memabukkan ialah haram. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Seterusnya, pengharaman arak yang dibuat daripada anggur sahaja dan pengharaman tersebut termasuk semua benda yang memabukkan. Kat sini dijelaskan semua benda yang memabukkan iaitu haram. Okay, merosakkan akal dan menyebabkan manusia kehilangan banyak faedah dan kelebihannya. Ia juga termasuk dalam golongan dosa-dosa besar. Sebab Allah dah bagi tahu di dalam ayat Quran. Contohnya mengakibatkan jiwa mereka menjadi lemah, merosakkan akal, fikiran dan lain-lain. Okay, seterusnya, golongan yang dilaknat oleh Islam yang berkaitan dengan arak, iaitu ada 10 golongan yang dilaknat oleh Allah kerana arak, iaitu yang memerah arak, yang membekal arak, yang memesan arak, yang menghidang arak, yang meminta dibeli arak, yang membeli, yang menjual, yang meminum, yang membawa dan yang makan hasil jualan arak. Sebilangan daripada golongan itu terlibat dengan muamalah, iaitu apa? Iaitu 3. Iaitu membeli, yang menjual, yang meminum arak. Okey, seterusnya, sebab haram bermuamalat dengan aktiviti berkaitan arak. Itu pengharaman berlaku apabila beberapa faktor, iaitu tidak menepati rukun dan syarat jual beli, iaitu rukun jual beli, iaitu pihak yang berakad, iaitu penjual dan pembeli, dan juga ijab qabul, iaitu pernyataan kesepakatan, dan barang nilai tukar. Okey, iaitu pemabuk tidak memenuhi rukun yang pertama, iaitu membeli dan menjual kerana berada dalam keadaan tidak waras. Seterusnya, syarat. Tadi rukun, ni syarat. Okey, syarat sah jual beli, iaitu objek terhindar daripada cacat dan bukan najis. Kriteria objek jelas, iaitu jenis, kualiti, kuantiti dan harga. Dan juga tidak mengandungi unsur paksaan. Tidak sah jual beli berkaitan arak. Kerana apa? Kerana tidak mematuhi syarat sah jual beli yang pertama. Okey, seterusnya kita tengok kepada situasi sak, iaitu mabuk yang berkaitan dengan muamalat. Okey, situasi pertama ialah situasi pada suatu hari Razi telah dipujuk kawannya untuk meminum arak di sebuah rumah kawannya. Selepas itu, dalam keadaan mabuk, Razi melakukan proses jual beli di sebuah kedai berhampiran dengan rumah kawannya. Hukum dia, jual beli yang dilakukan oleh Razi tidak sah. Kerana apa? Kerana dalam keadaan mabuk dan tidak sedarkan diri. Ianya tidak memenuhi rukun jual beli, yang mana yang melakukan akad penjual dan pembeli hendaklah memenuhi 2 syarat, iaitu baligh dan
berakal. Okey, situasi kedua ialah Kamil merupakan kaki arak. Dia selalu meminum arak pada setiap masa. Untuk mendapatkan arak, dia melakukan urusan jual beli di sebuah restoran untuk membeli arak. Okey, hukum jual beli yang dilakukan oleh Kamil tidak sah. Kerana apa? Kerana barang jual beli tersebut merupakan bahan najis yang tidak boleh dibersihkan seperti arak dan sebagainya dan merupakan bahan yang diharamkan. Oleh kerana bahan itu najis dan bahan yang haram tidak dianggap harta di sisi syarak. Dan di samping itu juga, bahan ini tidak ada manfaat di sebalik membawa kemudaratan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nama saya Masyita Azhara binti Hamka, nombor metrik 420200191. Saya merupakan pembentang yang seterusnya. Saya akan membentangkan tentang tajuk implikasi terhadap aspek liability berkaitan dengan jenayah. Jenayah merupakan suatu perbuatan menyalahi undang-undang pemerintahan suatu tempat. Selain itu, mengambil arak ataupun sebarang minuman yang memabukkan dalam syariat Islam adalah jenayah. Apabila akal rosak, manusia akan menjadi tidak stabil, tidak siuman dan tidak waras. Maka, ia akan terdedah kepada melakukan jenayah seperti membunuh, menyebabkan kecederaan kepada orang lain dan menyebabkan kematian kepada orang lain. Antara contoh dalam aspek jenayah adalah kematian disebabkan kemalangan jalan raya. Seperti yang kita tahu, peningkatan kes kemalangan akibat pemanduan mabuk di Malaysia telah mengundang usaha pindaan undang-undang yang berkaitan. Seterusnya, peningkatan jalan raya akibat pemanduan mabuk di Malaysia semakin meningkat dari tahun ke tahun. Seperti yang kita tahu, kebanyakan berlakunya kemalangan jalan raya adalah disebabkan pemandu yang cuai atau pemandu yang mabuk. Perbezaan yang membezakan mabuk yang dilakukan oleh penjenayah. Yang pertama, seseorang itu dalam keadaan darurat, paksa ataupun tidak mengetahui bahawa itu adalah arak. Bagi golongan ini, ia tidak akan dikenakan hukuman. Seterusnya, golongan yang dalam keadaan mabuk yang disengajakan dan tahu itu adalah arak. Bagi golongan ini, ia akan dikenakan hukuman. Ini hanya merupakan melibatkan tanggungjawab jenayah sahaja. Berbeza dengan tanggungjawab sivil yang melibatkan kesalahan hak individu, ia tidak akan gugur dan tetap dikenakan hukuman. Contohnya, ia melibatkan kecederaan dan kematian terhadap mangsa. Hukuman bagi pemandu mabuk sehingga menyebabkan kematian. Pertama, dia terdapat dua kesalahan, iaitu pertama, hukum meminum arak, ia akan dikenakan hukuman hudud. Yang kedua, kesalahan melibatkan nyawa dan menyebabkan kecederaan, ia akan dikenakan hukuman kisos dan diat. Bagi kesalahan yang dikenakan hukuman hudud, seperti yang kita ketahui, hudud merupakan hukuman yang diperuntukkan bagi memenuhi tuntutan hak masyarakat dan hak Allah SWT. Dengan erti kata lain, hukuman hudud bagi kesalahan meminum arak bagi kepentingan masyarakat tidak boleh dimaafkan oleh pemerintah atau siapa sahaja jika ia telah disabitkan kesalahan. Seterusnya, bagi kesalahan menyebabkan kehilangan nyawa dan menyebabkan kecederaan, iaitu hukuman kisos dan diat. Ia dilaksanakan bagi memenuhi tuntutan hak individu dan persendirian. Ini bermaksud hukuman kisos dan hukuman diat pula dilaksanakan jika terdapat tuntutan daripada mangsa dan boleh digugurkan sekiranya dimaafkan oleh pihak mangsa. Akhir sekali adalah kesimpulan bagi tajuk mabuk dan implikasinya terhadap liability.
bagi tajuk munakahat, seperti yang kita tahu, Islam perlu mengikut dan perlu mengetahui setiap syarat dan hukuman yang telah ditetapkan oleh syarak agar setiap pelaksanaan yang ada dalam munakahat berjalan dengan lancar dan menjadi sempurna serta dapat mengekalkan kekhilafan baru. Bagi aspek ibadah pula, seperti yang kita tahu, solat dan puasa mempunyai rukun yang sah yang memerlukan akal yang sihat dan tidak sah jika ia dalam keadaan yang mabuk. Bagi aspek muamalat, bermuamalat dengan perkara yang haram seperti arak dan benda yang memabukkan merupakan perkara yang penting untuk diketahui dan perlu dielakkan kerana ia bertentangan dengan syariat yang telah dibawakan oleh Islam. Dan akhir sekali, kesimpulan bagi aspek jenayah pula, seperti yang kita ketahui, syariat Islam memerangi arak bagi melindungi kepentingan awam daripada kesan buruk ketika mengambilnya. Sekian saja daripada kumpulan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.